Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung pengajian kuliah mingguan kita, iaitu kuliah tadabbur dengan tafsir Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala. Dalam masa yang sama juga kita, insya-Allah selepas itu akan bukan selepas itu sebelum itu kita akan menyelesaikan dahulu pengajian kitab yang insya-Allah sudah sampai ke hujung-hujung, iaitu kitab penziarah kubur, bukan penyembah kubur, yang disusun oleh Al-Fadil Kiai Ma'ruf Khazin hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Saya sekarang ini live dari Pulau Pinang, dari Penang, kerana ada beberapa program di sini. Baru selesai pembentangan di semalam dalam simposium wakaf, anjuran Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu Negeri Perak. Kemudian start pada malam ini, saya akan join mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perak yang bermula pada malam ini. Jadi ada satu hari break. Kalau nak balik ke KL, lepas tu nak datang balik, itu macam alang-alang. Jadi saya just ambil satu hari lagi lah in between program tu di Pulau Pinang. Jadi saya live dari Pulau Pinang lah. Saya harap clear, line di sini clear. Saya guna internet yang di-provide oleh hotel. Hopefully suara dan juga image jelas. Baik, untuk yang mengikuti secara Zoom, saya akan share skrin sebab saya pun tak bawa kitab penziarah kubur bukan penyembah kubur. Alhamdulillah telah
kongsikan kepada saya. Jadi saya akan tunjukkan gambar kitab lah, ya, kepada yang ikut melalui Zoom. Yang ikut melalui Facebook, kalau ada kitab berkenaan boleh buka kitab berkenaan. Kalau tidak ada pun tak apa, masih boleh ambil manfaat daripada isi kitab tersebut, ya. Yang ada kitab boleh buka di muka surat 197. Kita akan masuk ke bab yang kelima, iaitu bab yang terakhir, ya, bab yang terakhir daripada kitab ini, ya. Sekejap, ya, saya nak ambil jam supaya senang saya pantau masa kuliah kita. Sekejap. Okey. Baik, kita sambung semula. Bab yang kelima, larangan menuduh kafir atau musyrik, ya. Ini sangat penting kerana na'udzubillah min zalik, ada sebahagian dari umat Islam sendiri yang mereka itu dalam semangat mereka untuk beramal dengan ajaran Islam, dalam semangat mereka itu untuk menjalankan hukum hakam Islam, kadang-kadang mereka itu tidak perasan mereka sendiri telah melanggar ajaran Islam, mereka sendiri telah melanggar hukum hakam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dengan mereka itu mudah menuduh kafir atau menuduh musyrik kepada umat Islam yang berbeza pandangan dan pendirian dengan mereka. Mungkin sebahagian berbeza pandangan dan pendirian dalam masalah politik, ya, itu biasa. Bahkan kalau kita baca sejarah Islam, perbezaan dalam masalah politik ini bermula semenjak daripada zaman sahabat lagi. Semenjak daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in masih hidup lagi, telah berlaku di kalangan sahabat-sahabat yang mulia ini perbezaan pandangan dan pendirian tentang masalah politik, ya. Misalnya pertikaian yang masyhur antara Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan juga Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, iaitu adalah tentang jawatan khalifah, ya, tentang siapakah antara mereka berdua yang sebenarnya adalah khalifah yang sah untuk umat Islam pada masa itu, dan itu jelas adalah isu politik, ya, dan kita tidak mahu sampai kalau perbezaan politik sesama umat Islam di zaman kita ini mendorong sebahagian mengkafirkan sebahagian yang lain. Maka begitu juga kadang-kadang itu dalam perbezaan dalam masalah hukum hakam pun ada sebahagian sampai menghukum kafir, ya, musyrik kepada umat Islam yang tidak sama pendirian dengan mereka dalam memahami hukum hakam. Jadi kita kena berhati-hati, ya. Jadi bab yang terakhir dalam kitab ini sangat penting. Jadi kata Al-Fadil Kiai Ma'ruf Khazin hafizahullah taala, saya akhiri dengan bab ini kerana mereka yang mengeluarkan penghukuman penyembah kubur pasti akan menghukumi dengan gelaran kafir atau musyrik. Jadi selalu mereka ini menggelar kita sebagai kuburiyun, ya. Kuburiyun ini maknanya dinisbahkan kepada kubur. Kalau maksud mereka kuburiyun itu orang yang suka ziarah kubur, itu tidak masalah sebenarnya, kerana menziarah kubur itu adalah sunnah Nabi SAW. Baginda sendiri ada menziarahi kuburan, dan baginda sendiri ada menyuruh umat supaya menziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur, kerana atas sebab pada awal-awal Islam, sebahagian daripada umat Islam itu masih terpengaruh dengan budaya jahiliyah, iaitu apabila mereka menziarah kubur, mereka akan meratap, dan meratap itu adalah haram. Jadi oleh kerana perbuatan menziarah kubur itu boleh menjadi wasilah jalan kepada sesuatu yang haram, maka Nabi SAW larang. Tetapi setelah perkara itu sudah tidak berleluasa lagi, orang Islam sudah makin mantap keimanan mereka, lalu apa yang berlaku adalah Nabi SAW bahkan menyuruh fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Bahkan Nabi SAW memberi satu hikmah
daripada menziarah kubur itu adalah kerana ianya mengingatkan kamu kepada negeri akhirat. Mengingatkan kita bahawa kita semua ni satu hari, satu detik akan menjadi mayat, akan mati, ya. Walaupun orang mungkin tak senang kalau dipanggil bakal jenazah, tapi itu adalah bakal yang akan pasti berlaku. Berbeza kalau panggil bakal haji, kadang-kadang stranded dekat lapangan terbang saja, tak dapat menunaikan haji. Kalau dipanggil bakal pengantin, ada yang tak sempat berkahwin, ya, baru bertunang sudah meninggal dunia misalnya, dan pelbagai lagi lah. Tetapi kalau dipanggil bakal jenazah, itu insya-Allah it's just matter of time and place saja, masa dan tempat di mana kita akan meninggal dunia. Jadi disuruh menziarahi kubur. Jadi kalau memang kuburiyun itu dimaksudkan orang yang suka ziarah kubur, itu tidak ada masalah. Tetapi malang ni tidak demikian. Golongan yang suka melabel umat Islam yang lain sebagai kuburiyun, bukan mereka maksud kuburiyun itu orang yang suka ziarah kubur, tetapi yang mereka maksudkan adalah orang yang menyembah kubur. Padahal sepakat, ya, umat Islam bahawa menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah ianya kubur, adakah ianya batu, adakah ianya kayu, bahkan adakah ianya makhluk yang mulia seperti para malaikat dan para nabi alaihissalatu wassalam, itu adalah perbuatan yang kufur, ya, pelakunya akan menjadi kafir, musyrik, ya, orang yang melakukan dosa yang sangat besar, yang paling besar, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dituduh kuburiyun, masalahnya nanti membawa kepada mengkafirkan atau memusyrikkan. Walhal tuduhan kafir terhadap sesama Muslim adalah dilarang. Nanti kita kata dalam semangat mereka nak melaksanakan sunnah Nabi SAW, dalam hamasiyah, kita kata kesungguhan, passion mereka untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa mereka sedari mereka sendiri yang melanggar apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Mereka sendiri yang bersikap dengan sikap yang bertentangan dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengkafirkan sesama Islam ini adalah dilarang. Disebutkan dalam hadis yang sahih daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kazalika, rawahul Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahawa beliau mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah menuduh seorang lelaki, sama je lah, maknanya bukan bila sebut rajulun ni perempuan boleh, tidak juga, seseorang lah. Maksud rajulun di sini kalau dalam bahasa kontrak undang-undang, dia biasa dia akan ada mention reference to the male gender shall also include the female, unless expressly excluded misalnya. Jadi sama, ya, kat sini walaupun rajul tu asalnya muzakkar, iaitu lelaki, kalau imra'ah baru perempuan, tetapi hukum ni terpakai kepada kedua-dua. Maknanya orang lelaki ataupun orang perempuan yang menuduh seorang lelaki yang lain atau perempuan yang lain, dia kata orang ni fasik, ataupun tidaklah dia menuduh orang itu dengan kufur. So dia kata kau ni fasik, atau dia kata kau ni kafir, dia kata, kecuali pastilah akan berpatah balik tuduhan tersebut kepadanya, yakni kepada ar-rami, kepada orang yang menuduh. Kalau sekiranya rakan yang dituduh itu tidak sedemikian, kalau dia kata orang tu fasik, rupanya orang yang dituduh fasik itu tidak fasik, maka orang yang menuduh sebenarnya adalah fasik. Ataupun dia mengatakan kepada orang yang dituduh itu kafir, kata dia, padahal orang yang dituduh itu tidak kafir, maka orang yang menuduh menjadi kafir, wal-iyazubillah. Jadi kalau orang yang faham amaran daripada Nabi SAW ni, dia tidak akan mudah sewenang-wenangnya menuduh orang lain kafir, ya. Saya sendiri, yang saya tahulah, yang saya tidak tahu Allah Alam, sudah dituduh kafir 2 kali. Pertama oleh satu orang bekas pensarah Universiti Sultan Azlan Shah, bekas pensarah USAS. Masa itu saya rasa belum USAS lagi, ya, mungkin Kisas, Kolej Islam Sultan Azlan Shah. Tapi beliau sudah tidak jadi pensyarah di situ. Bahkan beliau apabila almarhum Tuan Guru Haji Saleh Sik rahimahullah taala meninggal dunia, beliau
tanpa segan silu mengatakan bahawa bila mati seorang ahli bid'ah, maka hiduplah 1000 macam bid'ah. Bukan macam itulah, tapi beliau melabelkan almarhum Tuan Guru Haji Saleh Sik sebagai ahli bid'ah. Jadi bila saya pergi berkuliah di Seri Iskandar, saya bentangkan tentang pegangan ahli sunnah wal jamaah, dan pembatangan saya itu tidak sesuai dengan selera beliau. Beliau hadir pada malam tersebut, tapi beliau tidak mengambil peluang untuk berdepan membangkang apa yang saya sampaikan. Bila keluar daripada kuliah, beliau terus update di Facebook. Antara yang beliau update pada masa itu adalah beliau mengatakan saya ini adalah ulama musyrikin. Beliau melabelkan saya sebagai ulama orang musyrikin. Itu satu bentuk perkafiran. Na'udzubillah ya. Kalau di sisi Allah Ta'ala, beliau nanti akan berpatah balik tuduhan itu kepada beliau berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Begitu juga yang itu dalam a few years back lah, sebelum daripada PKP lagi, sebelum daripada pandemik COVID-19 berlaku lagi, peristiwa itu telah berlaku. Jadi beliau ni sejenis orang yang takfiri, mudah mengkafirkan orang Islam. Kemudian baru-baru ini apabila ahli perniagaan wanita, Puan apa nama dia, ibu kepada Puan Rozita ya, Puan Rozita Ibrahim, ibu kepada Datuk Alif Syukri ya, membuat posting di Facebook beliau, yang mana posting itu mengandungi rintihan keluhan beliau, something like macam wahai Rasulullah, pandanglah kepada saya, wahai Rasulullah, pandanglah kepada saya dan anak-anak saya ni, nak jaga anak-anak pun tak mampu. Rintihan-rintihan yang beliau luahkan, tapi beliau tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu posting beliau ditegur oleh Profesor Dr. Rozaimi Ramli, iaitu rektor UNIPSAS atau QIPSAS di Perlis. Jadi beliau menegur bahawa kalau minta tolong itu, mintalah dengan Allah. Lebih kurang macam itulah ya teguran beliau. Dan banyaklah yang menghentam kepada Puan Rozita tadi, mengatakan bahawa meminta tolong kepada Rasulullah SAW itu adalah perbuatan yang syirik. Jadi saya lihat itu tidak betul dari segi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Meminta tolong bukan menyembah, kerana kalau meminta tolong itu adalah syirik, dan syirik adalah menyembah ataupun menuhankan selain daripada Allah. Kalau dia kata minta tolong dengan Nabi SAW ketika baginda telah wafat adalah syirik, berarti meminta tolong itu adalah menuhankan Nabi, menuhankan orang mati. Dan on the same premise, kalau begitu meminta tolong kepada orang yang masih hidup adalah menuhankan orang hidup. Jadi sebenarnya sepakat antara kita dan golongan ini bahawa menuhankan ini tak boleh. Tidak dibezakan sama ada kita menuhankan itu yang sudah mati, kita menuhankan itu yang masih hidup, sebagaimana yang berlaku kepada Fir'aun, dituhankan masa dia masih hidup. Kedua-duanya adalah syirik. Jadi tidak ada asas sebenarnya mengatakan semata-mata meminta tolong itu adalah syirik. Jadi bila saya lihat itu tidak benar, saya pun buatlah satu posting di Facebook, kerana Facebook buat masa ini antara medium yang cepat sampai maklumat kepada orang lain, mengatakan bahawa istighasah dengan Nabi SAW tidak syirik. Jelas saya posting saya tajuk yang begitu. Lalu dan saya terangkanlah kenapa ini tidak syirik dengan dalil hujah. Lalu ada satu orang yang ni saya tak tahu siapa. Kalau yang tadi tu dia menggunakan nama Abu Abid An-Nuri or something. An-Nuri macam itulah. Baguslah namanya itu, cahaya. Tapi jangan sampai cahaya tapi mudah mengkafirkan orang Islam ya. Yang ini saya tidak tahu siapa. Dia hanya pakai gelaran Abu Khuzaimah. Cuma saya lihat dia ni satu orang yang perawat lah. Dia buat rawatan-rawatan mungkin dengan ruqyah dan sebagainya. Tapi kalau beliau ni, beliau mengaku beliau beraliran Salafi, kata dia. Kita tahulah Salafi yang dia maksud kata adalah aliran Wahabi. Tapi beliau ni orang yang buat rawatan Islam menggunakan nama Abu Khuzaimah. Beliau screenshot posting saya tu dan beliau cross pangkah warna merah, dan beliau berkata bahawa jelas lelaki ini bahawa orang ini telah kafir, murtad, musyrik, kata dia. Dia tuduh saya orang kafir,
orang yang telah murtad dan orang musyrik semata-mata kerana saya menjelaskan. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Istighasah dengan Nabi SAW, kita dah minta dalil, saya pernah minta dalil daripada mesyuarat jawatankuasa fatwa Perlis, mana dalil kata istighasah dengan orang mati itu syirik. Jika mereka tidak datangkan dalil. Begitu juga saya bertanya kepada Ustaz Salman Ali dalam dialog di Perlis, dialog 2.0, ada dua dialog antara ARG dan Ustaz Salman Ali. Jadi oleh kerana saya dah minta ketika di mesyuarat jawatankuasa fatwa itu tak dapat dalil, saya minta pendirian ulama salaf. Kotlah ada ulama salaf yang berpendirian bahawa istighasah dengan orang mati itu syirik. Akhirnya beliau jawab ada, iaitu Al-Imam Ibn Aqil, kata dia. Jadi kat situ ada dua fakta yang salah, sama ada beliau tersilap atau beliau menipu. Wallahu alam, itu antara beliau dengan Allah Ta'ala. Yang pasti fakta beliau itu tidak betul. Pertama, Al-Imam Ibn Aqil bukan salaf. Beliau adalah daripada generasi ulama khalaf, ulama yang datang kemudian. Kemudian yang kedua, Al-Imam Ibn Aqil termasuk ulama yang membenarkan istighasah, yang menganjurkan istighasah, yang mengajar cara bagaimana nak tawassul dan istighasah. Jadi dua fakta yang fatal sebenarnya. Tidak ada ulama salaf yang mengharamkan istighasah dengan Nabi SAW semata-mata alasannya Nabi telah wafat. Kerana wafat atau hidupnya Nabi SAW, kalau disuluh dengan suluhan hakikat, baginda tidak mampu mendatangkan sebarang manfaat ataupun mudarat. Ini jelas disebut dalam Al-Quran. Allah berfirman kepada Nabi SAW, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra." Katakanlah, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak aku itu la amliku li nafsi, aku tidak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat dan mudarat. Jadi kalau dari segi hakikat, memang Nabi SAW tidak boleh tolong. Sama ketika baginda hidup juga, baginda tidak boleh tolong. Kemudian dari segi asbab, dari segi usaha ikhtiar, sebab dan juga musabab, memang Nabi SAW itu menjadi sebab pertolongan. Dan bahkan dalam ayat yang sama kan ada sambungannya, illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah berkehendak, maka Nabi SAW itu jelas Allah jadikan baginda sebab kepada pertolongan. Baik ketika baginda SAW masih hidup, pertolongan dengan doa baginda, pertolongan dengan secara fizikal, pertolongan dengan baginda itu misalnya menyentuh orang tu sembuh. Baginda bahkan meludah, dengan ludah Nabi SAW juga sembuh. Itulah sebab musabab. Dan selepas kewafatan baginda SAW, tentulah yang kita sangat harap pada baginda adalah doa kebaikan daripada Nabi SAW. Jadi pertolongan daripada orang telah meninggal dunia ini secara asasnya adalah melalui kita katakan doa di alam arwah sana. Jadi tidak syirik. Jadi setelah saya terangkan istighasah tidak syirik, yang menggunakan nama Abu Khuzaimah ini, dia menuduh saya kafir, murtad, musyrik, dan kalau jangan haram, kata dia, haram sembahyang di belakang dia, dan kalau dia sembelih binatang itu menjadi bangkai. Jadi itu yang kita katakan takfiri, semata-mata dia berbeza pendirian dalam masalah istighasah. Dengan gopoh, dengan gelojoh, dia membuat hukuman sedemikian. Cuma belum dia sebut halal darah, boleh dibunuh lagi. Dia tak sebut yang itu je. Tapi kalau kafir, musyrik, murtad, tak haram sembahyang di belakang dia, sembelih binatang jadi bangkai, itu semua dia telah sebutkan. Jadi bahaya, ya. Jangan gopoh gelojoh begitu menghukum kafir, menghukum musyrik. Bahkan kalau ada orang yang buat sesuatu yang zahirnya syirik pun, kita sepatutnya akan bawa tu ke mahkamah, ke pengadilan untuk dibuktikan, untuk ditanya kepada dia, apa yang kamu maksudkan dengan percakapan kamu, apa yang kamu maksudkan dengan perbuatan kamu. Setelah hakim berpuas hati bahawa jelas orang itu telah melakukan perbuatan yang menyebabkan dia menjadi murtad, maka dia disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia diberi peluang. Sekiranya dia tidak masih enggan untuk bertaubat, barulah orang itu dijatuhkan hukuman. Jadi
ada orang begitu cepat ya dan gopoh untuk menghukum orang lain sebagai musyrik. Jadi berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari tadi, sepatutnya tidak demikian. Kemudian Rasulullah SAW juga telah bersabda tentang tuduhan syirik. Tak berapa jelas ya cetakan dia ni. Tapi insya-Allah saya boleh baca. Ada mungkin ada apa tu? Salah cetak ya. Akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku bimbang sekali ke atas kamu, rajulun qara'al qur'ana, dia ni rajin baca Quran, hatta ru'iyat bahjatuhu alaihi, sehingga nampak orang ni bagus. Kan kadang-kadang orang-orang yang mudah-mudah mengkafirkan ni, kita ingat dia ni bagus lah, rajin mengajar, kuliah, baca Quran, nampak ke zahirnya bagus orang ni. Kemudian apa yang ni? Yang ini saya tak berapa pasti apa bacaan dia, tapi maknanya dia ni macam seolah-olah akan menjadi pembela kepada Islam. Kemudian insalakha minhu, dia terlepas daripada Quran yang dia baca selama ini, dan dia namaza wara'a zahrihi, dia seolah-olahnya ambil Quran tu campak ke belakang. Bukanlah zahirnya ambil mushaf tu dia campak ke belakang, dia tidak. Tapi maksudnya dia tidak mempedulikan ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Lalu sa'a ala jarihi bisayfi, kemudian dia pergi ke jiran dia, tetangga dia, dengan pedang. Tidak semestinya pedang yang zahir, boleh jadi juga dengan lisan ya, yang pasti ramahu bisyirki, dia menuduh orang itu sebagai musyrik. Jadi asalnya dah bagus, rajin baca Quran. Jadi banyak yang macam itu, yang qala Allah qala Rasul, tiba-tiba yang Nabi SAW pesan dia tidak ikut ya. Nabi SAW memberi amaran jangan mudah mengkafirkan umat baginda, dia langgar saja. Dalam Al-Quran pun Allah telah memerintahkan supaya jangan kamu itu berkata kepada orang yang bagi salam kepada kamu tu lasta mu'mina, kamu ni bukan orang beriman. Jangan, sebab zahir orang tu bila dia bagi salam, zahirnya dia orang Islam. Jadi Allah memerintahkan kita itu bermuamalah dengan orang Islam ni berdasarkan zahir. Bukan kerja kita nak korek dalam hati perut dia. Memang tak dinafikan ada orang yang munafik, yang zahirnya Islam tapi hakikatnya adalah kafir. Tetapi bukan tugas kita untuk mengorek dalam hati orang-orang yang zahirnya Islam tadi. Bila dia dah bagi salam, maknanya zahirnya dia orang beriman. Jangan kita kata lasta mu'mina, kamu ni bukan orang beriman. Jadi dia seolah-olah dah campak Quran ni ke belakang, dia tak lagi ikut isi kandungan Al-Quran. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, sahabat iaitu Sayyidina Abu Saifah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi yang diutuskan oleh Allah, ayyuhuma aula bisyirki. Ini memang kena cek balik hadis ni dan tulis balik ni, sebab ni banyak sangat dia punya kesalahan cetak dia ni. Jadi aku bertanya, wahai Nabi Allah, antara kedua-dua orang tadi, yang mana sebenarnya yang lebih layak dengan tuduhan syirik itu? Al-marmi wal rami, orang yang dituduh atau orang yang menuduh? Lalu Nabi SAW menjawab, balir rami, bahkan yang lebih hampir dengan tuduhan syirik itu adalah orang yang menuduh sebenarnya. Bukannya orang yang dituduh itu musyrik, tetapi bukannya orang yang dituduh musyrik, tapi orang yang menuduh sebenarnya, orang yang sudah ada syirik dalam hati dia. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Ibn Hibban dan Imam Al-Bazzar rahmatullah alaihim ajma'in. Baik, di muka surat 199 Rasulullah SAW juga bersabda, qala Rasulullah SAW, kafu an ahli la ilaha illallah la tukaffiruhum bidhanbin faman akfara ahla la ilaha illallah fahuwa ilal kufri aqrabu. Rawahu Tabrani fil Kabir an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi SAW pernah memberi satu panduan
bahkan satu arahan yang tegas, ya. Hendaklah kamu itu kafu, maknanya jangan sakiti orang-orang Islam, orang yang ahli la ilaha illallah ni. Kamu tahan diri kamu daripada menyakiti mereka, baik dengan lisan ataupun dengan tangan. Sekarang yang lisan pun dah jadi tangan, ya. Banyak orang sakiti orang Islam tu dengan apa yang mereka type di Facebook, apa yang mereka maki hamun di ruangan-ruangan komen, ya. Jadi ini tidak ikut sunnah sebenarnya. Nabi SAW tak bagi, sebab orang ni masih lagi ahli la ilaha illallah. Dan janganlah kamu mengkafirkan ahli la ilaha illallah ini semata-mata dengan sebab satu dosa yang mereka lakukan. Memang kita ni, walaupun kita umat Islam, kita ni bukan manusia yang maksum. Kita ni orang yang terdedah kepada melakukan dosa dan maksiat. Tapi semata-mata tergelincir dalam melakukan dosa dan maksiat tidak menjadikan orang itu kafir. Dan bimbangnya, faman akfaru ahla la ilaha illallah. Barang siapa yang mengkafirkan ahli la ilaha illallah, fahuwa ilal kufri aqrab. Orang yang mengkafirkan itu sebenarnya dia lebih hampir dengan kekufuran, ya, yang dia menuduh kepada saudaranya itu. Para sahabat SAW juga tidak secara mudah memberi label kafir atau musyrik kepada umat Islam. Berikut beberapa riwayat daripada para sahabat. Ini athar, pegangan para sahabat. Jadi kalau kita tu nak katakan diri kita salafi, biarlah kita benar-benar ikut salaf, ya. Benar-benar ikut cara sunnah tu kan, cara jalan. Kita ikut sunnah Nabi SAW, tak bagi mudah-mudah mengkafirkan orang Islam. Demikian kita ikut sunnah para sahabat, sunnah Khulafaur Rasyidin juga tidak bermudah-mudah mengkafirkan orang Islam. An Abi Sufyan qala sa'altu an Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala sa'altu Jabiran wa huwa mujabirun an Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala sa'altu Jabiran radhiyallahu anhu wa huwa mujabirun bi Makkah wa kana nazilan fi Bani Fihrin fas'alahu rajulun hal kuntum tad'una ahadan min ahli al-qiblati musyrikan qala ma'azallah fa fazi'a li zalika qala hal kuntum tad'una ahadan minkum kafiran qala la. Jadi daripada Sayyidina Abu Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah bertanya Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, dan beliau ni tinggal berhampiran dengan Mekah. Dan satu masa beliau ni ada singgah pada kampung Bani Fihrin. Lalu salah seorang lelaki daripada kaum Bani Fihrin ini bertanya, adakah kamu, maknanya para sahabat lah, ada memanggil seorang daripada kalangan ahli kiblat, maknanya orang yang sembahyang menghadap kiblat, orang yang zahirnya orang Islam, adakah kamu memanggil mereka musyrik? Lalu Sayyidina Jabir menjawab, ma'azallah, perlindungan dengan Allah lah, maknanya na'uzubillah lah, tak maulah cakap macam itu. Dan dia menjadi fazi'ah ni macam marah atau depressed dengan soalan sebegitu, dan bimbang. Jadi bimbang dengan soalan itu. Lalu beliau bertanya balik, adakah kamu ada panggil satu orang daripada kalangan kamu kafir? Lalu dijawab oleh lelaki yang bertanya itu, tidak. Jadi maknanya sahabat bimbang dengan perbuatan yang mudah mengkafirkan orang Islam ini. Jadi di sini diterjemahkan dia terkejut. Jadi macam jadi worried pula, ya. Sebab kalau ada pertanyaan macam tu, kotlah berlaku di kampung tu, jadi sahabat masa bimbang kalau ada sikap mengkafirkan ahli kiblah. Jadi asal sahabi daripada sahabat menyebutkan bahawa an Yazid al-Raqashi an Anas bin Malik radhiyallahu anhuma qala qultu ya Aba Hamzah inna nasan yashhaduna alaina bil kufri wasyirki qala Anasun ulaika syarrul khalqi wal khaliqah. Jadi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku telah berkata, wahai Abu Hamzah, sesungguhnya orang ramai, ada orang-orang yang telah menyaksikan ke atas kami bahawa kami ini adalah orang yang kufur dan syirik. Lalu Sayyidina Anas berkata, mereka adalah makhluk yang paling buruk sekali. Ya, jadi mereka menyangkakan mereka itu orang yang menegakkan agama Allah. Mereka menyangkakan mereka itu orang yang mempertahankan tauhid. Tapi mereka tidak sedar mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah. Kenapa? Kerana mereka mengkafirkan orang Islam. Kalau mereka itu buat maksiat, ya buruk, tapi tidak lagi seburuk-buruk makhluk Allah. Kalau mereka itu misalnya meninggalkan kewajipan, itu buruk, tapi belum lagi dilabelkan seburuk-buruk makhluk Allah.
Tapi apabila mereka itu mengkafirkan, mensyirikkan orang Islam, maka dilabelkan oleh sahabat Nabi SAW sebagai seburuk-buruk makhluk Allah Ta'ala. Jadi dari huraian hadis dan athar pada sahabat menghantarkan pada sebuah kesimpulan bahawa menuduh syirik dan kafir adalah dilarang. No. Absolute no. Maka Wahabi dan pengikutnya yang mudah menuduh musyrik dan kafir, jelas mereka ini walaupun mengaku kononnya pejuang sunnah, ustaz sunnah, golongan sunnah, apa pun semua sunnah lah, tapi sebenarnya mereka menyimpang daripada petunjuk Rasulullah SAW dan menyimpang daripada amalan para sahabat. Jadi kita seru lah kalau ada Wahabi-Wahabi yang singgah ke live saya ni, selalunya ada lah, dan selalunya mereka tak suka, tak perlu suka kepada saya tak harapkan pun mereka suka kepada saya, tapi muhasabah untuk kebaikan diri sendiri. Sebab kita hidup atas dunia ni bukan 2 kali peluangnya, 1 kali saja. Kemudian next kehidupan kita adalah untuk dibalas segala amal perbuatan kita. Maka jangan gopoh nilai apa yang aku buat ni sesuai tak dengan panduan Nabi SAW, apa yang aku lakukan ni kena tak dengan sikap para sahabat. Jadi kalau tak kena, cepat-cepat bertaubat. Jangan ta'assub dengan satu-satu tokoh. Misalnya kita lihat misalnya bila Muhib Khawli difatwakan sesat oleh Jabatan Mufti Negeri Terengganu, ya, dan ditulis kat situ apa tu, ada beliau ni orang yang ada komen mengatakan beliau ni orang yang pro dengan fahaman Wahabi, tetapi orang-orang yang dikaitkan dengan Wahabi pun mereka berlepas diri daripada beliau. Mereka kata Muhib ni kami tak iktiraf beliau. Jadi di dunia lagi, walaupun Ustaz Muhib ni mungkin kagum dengan kuliah-kuliah mereka, rajin follow kuliah-kuliah mereka, menjadikan sebahagian daripada mereka sebagai idola dia, menggelarkan sebahagian daripada mereka sebagai singa sunnah dan sebagainya, tapi mereka sendiri berlepas diri. Ini baru di dunia, ya. Baru di dunia orang yang diidolakan berlepas diri daripada follower mereka. Orang yang menjadi ikutan, contoh teladan, mereka berlepas diri dari follower mereka, peminat mereka. Belum di akhirat lagi. Di akhirat memang Allah Ta'ala menceritakan ketika mana orang-orang yang diikut itu mereka berlepas diri daripada orang yang mengikuti mereka. Jadi tak perlu kita terlampau ta'assub kepada tokoh, kepada orang yang kita ikut. Biar kita itu buka fikiran, lapangkan dada untuk melihat kebenaran berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak suka ustazku, no problem. Ustazku insya-Allah boleh hidup tanpa disukai oleh mereka atau disukai. Semalam lah ada orang perkenalkan saya masa saya nak bentangkan wakaf, kata dia kalau cek di social media ustazku ni ada 80,000 follower di Facebook, begini-begini, dan saya celah sedikit lah dalam pembentangan. Saya kata sebenarnya jangan terpedaya sangat dengan kagum sangat lah dengan bilangan follower tu. Pertama, yang follow tu bukan semuanya suka kita, ya. Yang haters pun dia follow juga. Yang kedua, kalaupun dia follow sebab dia suka kita, it doesn't help us pada hari akhirat. Adakah oleh kerana awak ramai follower awak tak perlu jawab soalan munkar nakir? Adakah oleh kerana awak ramai follower kalau awak tak boleh jawab awak tidak disebat? Kan tidak. Masih kita ni di alam kubur ditanya, di alam mahsyar nanti dihisap, dan nanti akan masing-masing menuju ke syurga atau neraka, bukan berdasarkan bilangan followers, tapi berdasarkan sama ada kita itu mengikut kepada sunnah Nabi SAW ataupun kita bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi pastikan amalan dan pegangan kita tidak lari daripada hadis Nabi dan athar, iaitu para sahabat yang menjadi murid-murid Nabi SAW. Saya ingat kita habiskan dahulu huraian tentang kitab ini, baru kita pergi kepada sesi tadabbur. Seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi SAW qala sa'altu Rabbi azza wa jalla li ummati arba'ata khilal. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, aku telah memohon kepada Tuhanku azza wa jalla buat umatku 4 perkara. Fa'atani salasan wa ma'anani wahidatan.
Lalu Tuhanku mengurniakan kepada aku 3 permintaan yang aku minta dan menahan daripada aku 1. Maknanya daripada 4 yang Nabi SAW minta, Allah perkenankan 3 sahaja. 1 Allah tidak perkenankan. Yang pertama, Allah takfura ummati safqatan wahidatan fa'ataniha. Aku memohon bahawa umatku ni janganlah semua sekali tu tiba-tiba jadi kufur. Kalau mungkinlah dalam umat Nabi yang ramai ni ada seorang jadi murtad, ada 2 orang jadi kufur, itu tidak mustahil. Tapi kalau ramai sebagaimana yang didakwa oleh pengasas Wahabi, didakwa oleh penyokong Wahabi, katanya majoriti umat Islam sebelum Syekh Abdul Wahab jadi musyrik, ini bercanggah dengan hadis. Sebab ini fa'ataniha. Tuhanku perkenankan yang ini. Jangan umat aku tiba-tiba ramai-ramai jadi kufur, jangan. Wa sa'altuhu alla yusallita alaihim aduwan min ghairihim fa'ataniha. Dan aku memohon moga-moga Allah tidak menguasakan ke atas mereka itu musuh selain daripada mereka, maka Allah perkenankan. Wa sa'altuhu alla yu'azibahum bima azaba bihil umama qablahum. Aku memohon supaya janganlah Allah mengazabkan umat aku dengan azab-azab yang sama seperti azab umat terdahulu, fa'ataniha, maka Allah perkenankan juga. Jadi yang umat tak jadi kufur ramai-ramai itu termasuk yang Allah perkenankan. Cuma satu yang tidak diperkenankan. Wa sa'altuhu alla yuj'ala ba'suhum bainahum. Dan aku berdoa moga-moga tidaklah mereka itu saling memberi bahaya antara satu sama lain. Biar umat sama umat itu tidak saling membahayakan. Yang ini Allah tidak perkenankan. Sebab itu kita lihat sekarang sesama orang Islam ni saling sakit menyakiti. Orang Islam yang ini jadi punca bahaya kepada orang Islam yang satu lagi. Sebab itulah yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Apapun kita usaha yang terbaik, kerana kita manusia ni dikurniakan usaha dan ikhtiar. Adapun ketentuan itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Taala. Dalam hadis ni mengatakan orang Islam itu majoriti jadi kafir, jadi musyrik, jelas bercanggah dengan apa yang diberitahu oleh Nabi SAW. Baik. Jadi yang terakhir dalam kuliah kita ini, an Abi Basrah al-Ghifari sahibi Rasulullah SAW, qala sa'altu, daripada Abi Basrah al-Ghifari radhiyallahu anhu, itu sahabat Nabi SAW, qala, dia meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sa'altu Rabbi azza wa jalla arba'an, aku memohon kepada Tuhan aku 4 perkara, minta 4 perkara. Fa'atani salasan, Allah memperkenankan 3, wa ma'na'ani wahidatan, tapi 1 tidak diperkenankan. Sa'altullah azza wa jalla alla yajtami'a ummati ala dhalalatin, aku memohon moga-moga umat aku tidak sepakat di atas kesesatan. Fa'ataniha. Jadi Wahabi selalu kononnya atas nama kononnya mereka tu ghuraba, mereka tu orang yang asing, fatuba lil ghuraba. Betul, itu hadis Nabi SAW, tapi bukan maksudnya yang ghuraba itu orang yang melanggar kesepakatan para ulama. Itu jelas salah tafsir. Kerana ulama telah dalam hadis ini antara lain, Nabi memohon umat tidak bersepakat atas kesesatan, Allah perkenankan. Jadi kalau umat dah sepakat, itu bukan sesat. Maka kalau Wahabi langgar kesepakatan ulama, itu adalah bukti ataupun indikasi bahawa mereka sebenarnya berada pada posisi yang sesat. Kerana mereka melanggar sesuatu yang dijamin tidak sesat. Allah perkenankan itu, permintaan itu. Wa sa'altullaha azza wa jalla alla yuhlikahum bis-sinin kama ahlakal umama qablahum. Dan aku memohon agar tidak dibinasakan umatku dengan kemarau yang panjang seperti umat-umat dahulu pernah dibinasakan dengan azab yang demikian. Fa'ataniha. Adalah kemarau berlaku, tapi tidaklah sampai binasa umat Nabi, tidak. Wasa'atullah azza wa jalla alla yuzhiru alaihim aduwan, aku meminta agar umatku tidak dikuasai oleh musuh mereka. Allah juga mengkabulkan. Mungkinlah ada dalam we lose some of the battles, tapi sampai seluruh umat Islam dikuasai oleh orang bukan Islam, tidak. We lose some of the battles, tapi kita still don't lose the war against them. Tapi sebab Allah perkenankan yang itu. Wasa'altullah azza wa jalla alla yalbisahum syi'an wa yuziqa ba'dahum ba'sa ba'din famana'aniha. Dan aku memohon moga-moga janganlah Allah Ta'ala merasakan kepada mereka itu keganasan yang lain. Jadi Nabi berdoa janganlah mereka ni syi'an yang saling berpuak-puak, yang ni merasakan sakit oleh puak yang satu lagi, padahal sama-sama Islam.
Tapi Allah tidak perkenankan. Sebab itu kita lihat sekarang orang Islam ramai yang tersakiti dengan orang Islam sendiri. Puak yang ini sakitkan puak yang satu lagi, puak yang satu lagi sakitkan. Itu nampak macam mana lah. Kita pasrah ia sebagai takdir Allah, tapi kita usaha untuk menjalankan perintah Allah, iaitu sesama Islam ni kita saling kasih mengasihi, saling tolong menolong, saling kuat menguatkan antara satu sama lain. Jadi selesai tentang huraian kita tentang kitab peziarah kubur, bukanlah penyembah kubur. Lalu kita pergi kepada slot yang kedua, iaitu tadabbur bitafsir. Kita tadabbur, ambil pengajaran-pengajaran daripada isi kandungan Al-Quran, tetapi berpandukan kepada kitab tafsir Al-Qurtubi. Baik, sekarang ni kita masih lagi dalam menceritakan tentang fadailiha wa asma'iha, fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan Al-Fatihah dan nama-nama Fatihah. Ada 7 masalah yang dibincangkan di sini. As-Samin, kata ada 7 masalah. Macam mana pula ada yang ke-8 ni? Bukan, yang ke-8 ini adalah yang ke-8 daripada nama-nama Al-Fatihah, iaitu Asy-Syifa. Salah satu nama Al-Fatihah adalah Asy-Syifa, iaitu kesembuhan. Rawad Darimi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Fatihatul Kitabi syifa'un min kulli sammin. Jadi ikut riwayat Imam Ad-Darimi, Fatihah ini adalah merupakan kesembuhan daripada setiap penyakit. Jadi tak masalah kalau kita tu ada sakit, kita baca Al-Fatihah, niat moga-moga Allah sembuhkan penyakit kita. An Abdul Malik bin Umar qala Rasulullah sallallahu fi Fatihatil Kitab syifa'un min kulli da'in. Nabi SAW diriwayatkan bersabda bahawa pada Fatihah Al-Kitab, maknanya surah Al-Fatihah itulah adalah kesembuhan daripada setiap penyakit. Jadi sebab itu salah satu daripada nama-nama yang dinamakan dengannya surah Al-Fatihah adalah Asy-Syifa, penyembuh. Baik, ataupun kesembuhan, ya. At-Tasi', yang ke-9 daripada nama-nama surah Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah ni maknanya jampi. Maknanya disebut sesuatu ucapan sebagai rawatan. Itu maksud jampi di sini. Jangan dengar jampi terus, oh ni jampi mana boleh syirik. Dia ada jampi yang syirik, ada jampi yang haram, ada jampi yang dibenarkan. Dan antara ruqyah atau jampi yang dibenarkan adalah dengan membaca suratul Fatihah. Sabata zalika min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Telah sabit nama ruqyah ini untuk merujuk pada Al-Fatihah dalam hadis riwayat sahabat Nabi Sayyidina Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa fihi, dalam hadis tersebut ada disebutkan anna Rasulullah SAW qala li rajuli, bahawa Nabi SAW bersabda, bertanya kepada sahabat baginda, seorang lelaki dan sahabat baginda, alladhi raqa sayyidal hayy, yang mana sahabat baginda ni ada ruqyah, ada merawat, menjampi seorang penghulu kampung. Ma adraka anha ruqyah. Nabi SAW walaupun baginda sebelum tu tidak ada menganjurkan kepada sahabat ini supaya membaca Al-Fatihah untuk rawatan, tetapi oleh kerana ia tidak bercanggah dengan syariat, bahkan selari dengan syariat, Nabi SAW tidak larang. Cuma baginda tanya, ma adraka anha ruqyah, macam mana kamu boleh tahu bahawa Fatihah ini adalah merupakan jampi, boleh menggunakan untuk merawat? Wa qala ya Rasulullah syai'un ulqiya fi ra'i. Jadi kata dia, wahai Rasulullah, ia sesuatu yang dicampakkan dalam hati saya. Jadi bila saya diminta untuk merawat, Allah beri ilham untuk saya membaca suratul Fatihah. Jadi tidak semestinya sesuatu amalan itu mesti ada dalil yang khusus, ya. Dalil yang umum sudah memadai, ya. Baru-baru ni ramai, ya, datang komen, masuk marah-marah kat saya bila saya huraikan adakah asal dalam ibadah tu haram. Jadi saya huraikan, ya, kalau direka-reka ibadah tu haram, tapi ada ibadah sebenarnya sudah terpayung dengan dalil yang umum, maka ia tidak haram. Tapi mereka masih tak faham. Mereka seolah-olah menganggap macam kita ni nak reka satu ibadah baru. Tidak. Memang mereka-reka ibadah tu haram, tetapi yang mereka haramkan tu sebenarnya sudah ada dalil, bukan direka-reka. Selawat selang tarawih pun mereka komplain, padahal selawat sudah ada dalil. Oh, tak ada pun dalil suruh selawat selang tarawih, itu kita maksudkan.
Bukan mesti dalil tu mesti dalil khusus baru boleh beramal. Dalil umum sudah memadai. Macam sahabat ini sudah memadai, beliau beramal dengan dalil yang mana Allah Ta'ala beritahu bahawa pada ayat Al-Quran itu ada syifa. Tak mesti kalau orang sakit hendaklah kamu baca Fatihah, tak mesti khusus macam itu. Bila dah diberitahu bahawa Quran itu adalah syifa bagi manusia, maka Fatihah kan sebahagian daripada Al-Quran, bahkan ummul kitab, Fatihatul kitab. Maka logik sekali lah sahabat ini membaca suratul Fatihah supaya ada kesembuhan. Jadi yang ini yang mereka marah-marah betul. Saya pun tak faham. Adakah mereka dengar kuliah atau mereka baca tajuk terus marah-marah? Wallahu a'lam. Tapi bagi saya, kalau dengar kuliah, apa masalahnya? Kita dah terangkan. Yang haram tu kalau memang satu orang mereka-reka ibadah. Misalnya, jom tengah hari ini kita diri tengah panas, niat kita itu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Tak boleh lah. Mana ada dalil ibadah diri tengah panas macam itu. Habis itu yang orang tawaf ramai-ramai tengah panas tu, itu tawaf. Tawaf tu ada dalil. Kebetulan masa tu panas. Jadi tawaf tu tengah panas. Bukan berdiri tengah panas tu ibadah. Tawaf tu ibadah. Jadi, tapi kalau macam seumpama nak larang selawat selang tarawih, sedangkan sudah ada dalil umum. Ataupun nak larang orang doa akhir tahun, doa awal tahun, sedangkan sudah ada dalil umum menyuruh berdoa. Tapi kenapa akhir tahun, awal tahun? Itu termasuk waktu berdoa. Akhir tahun berdoa, awal tahun berdoa, bahkan sepanjang tahun berdoa juga baik. Tapi kan masalahnya mereka ni mengkhususkan memang kan perlu dalil. Kalau ada orang kata ini doa awal tahun, akhir tahun ini yang diajak oleh Nabi SAW secara khusus, Nabi suruh baca, itu kalau tak ada dalil, tak boleh dakwa begitu. Tapi kalau semata-mata berpayung dengan dalil umum, Allah suruh berdoa, maka akhir tahun kita doakan kebaikan, minta Allah ampunkan dosa kita. Awal tahun kita doakan kebaikan, minta Allah lindungi kita. Apa masalah di situ? Yang itu tak tahulah, sangat marah-marah datang, kata ustaz ni tak boleh ikut, ustaz ni merapu. Saya tanyalah, okeylah, awak ada hak untuk berpendirian, tapi teranglah secara ilmiah merapu kat mana supaya kita masing-masing dapat faedah. Tapi kalau semata-mata datang cakap ustaz ni merapu, dia tidak ada satu penambahan kepada knowledge kita. Takkan saya nak jawab hang yang merapu, no point juga. Jadi saya cakaplah, tu hak cik lah nak berpandangan kata saya merapu ke apa, tapi terangkanlah merapu kat mana yang merapu tu. Jadi perbezaan tu bolehlah kita bincang secara ilmiah. Tapi kalau semata-mata datang masuk marah-marah macam itu, tak ada faedah. Memang betul, kalau sudah ada dalil, dah terpayung dengan dalil, itu tidak dipanggil mereka-reka ibadah. Tapi kalau memang tidak ada dalil, tiba-tiba direka satu ibadah. Saya pun bagi contoh sudah, yang haji itu ibadah, tapi direka cara haji itu dibuat haji di Pulau Pinang, itu haram. Ataupun ada orang cadangkan salat jemaat itu ada dalil, tapi dia kata salat jemaat, hari jemaat susah jam, kita salat jemaat hari cuti, salat jemaat hari Sabtu, itu jelas haram. Apa yang mereka nak marah-marah sangat, saya pun tidak faham. Mungkin kerana mereka tak faham lalu mereka marah-marah. Mereka kata pening, dengan ustaz dia mengajar pening. Saya kata pening tu bagus, itu healing crisis. Kamu dah kena virus pemikiran Wahabi. Bila kamu dengar ilmu yang saya sampaikan, ilmu tu mula bertindak balas dengan virus tersebut. Jadi kamu rasa pening. Kalau kamu sabar, kamu teruskan dengar dengan niat nak faham, insya-Allah sembuh. Tapi kalau kamu tak sabar, kamu rasa apa yang saya sampaikan ni tak kena dengan apa yang aku belajar selama ni, itu masalah. Mana kamu sendiri sudah ta'assub sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang menyampaikan fahaman Wahabi walaupun mereka tidak mengaku. Baik. Al-Ashir yang ke-10 daripada nama-nama Al-Fatihah, iaitu Al-Asas. Asas lah, bahasa Melayu pemain asas juga. Syaka rajulun illa sya'bi waja'al hadirati faqala alaika bi asasil Quran Fatihatil kitab. Jadi seorang lelaki mengadu kepada Imam Asy-Sya'bi tentang penyakit yang al-khasirati. Al-khasirah ni apa dia punya penyakit dia? Nanti saya akan cek balik apa maksud penyakit al-khasirah ni, tapi penyakit lah, dia mengadu dia ada sakit. Lalu dinasihatkan, hendaklah kamu tu sentiasa dengan asasul Quran, iaitu Fatihatul Kitab.
Sami'tu ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqul likulli syai'in asas. Ini kenapa dinamakan Fatihatul Kitab ni sebagai asas. Aku ada mendengar Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, bagi setiap sesuatu tu ada asas dia. Wa asasud dunya Makkah. Yang menjadi asas kepada dunia adalah Makkah. Li'annaha minha duhiyat. Daripada Makkah itulah dikembangkan muka bumi ini. Wa asasus samawati ariba. Wa fi ba'dil usul ghariba. Ada yang baca arib, ada yang baca gharib. Wa hiya as-sama'us sabi'ah. Iaitu langit yang ketujuh. Itu asas langit adalah langit yang ketujuh yang dinamakan arib ataupun gharib. Wa asasul ardi ajiba. Dan asas bumi yang berlapis ni adalah lapisan yang dinamakan sebagai ajib, iaitu lapisan yang ketujuh, yang paling bawah sekali, yang ketujuh ke bawah sekali. Bukan dibilang daripada bawah ke atas, daripada atas yang pertama, bawah pada yang pertama, yang kedua. Jadi yang ketujuh, itu asasnya. Wa asasul jinani jannatu adnin. Dan asas kepada syurga adalah syurga adnin. Wahya suratul jinani alaiha usisatul jannah. Ia seolah-olahnya center kepada syurga-syurga, dan di atasnya lah dibinakan syurga. Wa asasun nari jahannam. Dan asas kepada api neraka itu adalah neraka jahannam. Wa hiya darkatus sabi'atus sufla. Dan dia adalah panggil apa? Seolah-olahnya lubang neraka yang ketujuh, yang paling bawah sekali. Dan di atasnya lah, di atas jahannam inilah dibina lubang-lubang neraka yang lain. Wa asasul khalqi Adam. Dan asas bagi manusia ni adalah Nabi Adam AS. Wa asasul anbiya'i Nuh. Yang menjadi asas pada para nabi yang terpaksa berdakwah, menyuruh orang pada tauhid, menolak syirik adalah Nabi Nuh AS. Wa asasu Bani Israel Yaqub. Yang menjadi asas kepada Bani Israel adalah Nabi Yaqub AS. Bani Israel ini mana? Keturunan Israel. Dan Israel itu adalah gelaran kepada Nabi Yaqub AS. Wa asasul kutubil Quran. Dan asas kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Wa asasul Quran Al-Fatihah. Dan asas kepada Al-Quran adalah Al-Fatihah. Sebab itu salah satu nama Al-Fatihah adalah Al-Asas. Tapi ada lagi, wa asasul Fatihati bismillahirrahmanirrahim. Dan asas kepada Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa saja yang kita nak lakukan, sama ada urusan dunia atau urusan akhirat, maka kita mulailah dengan asas bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, maksudnya dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, dengan ketentuan Allah, dengan keberkatan daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bismillah. Fa'idha talalta awishtakayta fa'alaka bifatihatin bil fatihati tushwa. Bila kamu sakit, mengadu ada masalah penyakit, maka sentiasalah kamu itu dengan Fatihah. Baca Fatihah selalu, tushwa. InsyaAllah disembuhkan. Jadi ada beza tushfa dengan ada alif di hujung tu, dengan tushfa dengan tidak ada alif. Kalau asalnya maksudnya disembuhkan. Kalau jawab kepada perintah, maksudnya tushfa. Ini pembincangan dari segi nahwu Arab lah ya. Yang penting kita dapat faham bahawa salah satu daripada nama Al-Fatihah adalah Al-Asas, berdasarkan asar daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dalam bab-bab sebegini bukannya penetapan hukum ataupun bukannya penetapan perkara akidah, para ulama agak lenient dalam menerima riwayat ataupun lain, ada lemah sikit, sebanyak tidak masalah dalam bab yang tidak membabitkan hukum hakam sebegini. Ini sekadar nak tahu nama-nama Al-Fatihah. Kemudian yang ke-12 digelar juga, dipanggil juga surah Fatihah ini sebagai Al-Wafiyah. Qalahu Sufyan bin Uyainah, Al-Imam Sufyan bin Uyainah berpandangan salah satu nama Fatihah adalah Al-Wafiyah, li'annaha la tatanassafu wa la tahtamilu al-ikhtizal. Jadi kerana Fatihah ni tidak diseparuhkan, dia yang sempurna, yang wafi, tidak menanggung potongan-potongan. Kalaulah satu orang tu membaca
keseluruhan surah-surah yang lain, separuh satu rakaat, separuh lagi dia baca pada rakaat yang lain, boleh. Ada misalnya yang baca surah sajadah pagi Jumaat kan, biasa. Memanglah kalau ikut sunnahnya, rakaat pertama tu surah Alif Lam Mim Sajadah sampai habis, selesai. Rakaat kedua adalah suratul Insan. Itu kalau ikut amalan Nabi SAW. Tapi kalau lah misalnya rakaat pertama dia baca sebahagian daripada surah Alif Lam Mim Sajadah, dan rakaat kedua dia membaca sebahagian yang akhir, itu masih sah lagi, tidak masalah. Tapi walau nusifatil Fatihatu fi raka'ataini lam yujzi. Kalau dia rakaat pertama baca separuh Fatihah, rakaat yang kedua nanti dia sambung lagi separuh, itu tidak sah sembahyang dia. Jadi dia mesti sempurna, dia tidak boleh diseparuh-separuhkan, dipotong-potong tu dalam sembahyang, itu tidak boleh. Dia kena baca daripada awal sampai akhir. Sedangkan tidak demikian surah lain. Kalau ada pula yang jenis potong pendek-pendek lah pun, tapi dari segi hukum sah lah. Cuma tidaklah dituntut demikian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah Akbar. Alif Lam Mim dah satu ayat, tapi bukan begitu caranya. Tapi maknanya kalau surah Al-Fatihah tak sah sembahyang kalau dibaca separuh-separuh. Kemudian yang ke-12, Al-Kafiyah. Al-Fatihah juga dinamakan Al-Kafiyah, yang mencukupi. Kafa itu makna cukup. Qala Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala, li'annaha takfi an siwaha wa la yakfi siwaha anha. Kenapa dinamakan Al-Fatihah ini Al-Kafiyah, yang mencukupi? Kerana Al-Fatihah ini telah memadai daripada yang selain daripadanya, sedangkan surah lain tidak memadai untuk menggantikan Fatihah. Ya dulu alaihi ma rawa Muhammad bin Khallad al-Iskandarani qala Nabi SAW, umul Qur'ani iwadun min ghairiha wa laisa ghairuha minha iwadu. Umul Quran iaitu Al-Fatihah merupakan ganti bagi yang selain daripadanya, tapi yang selain daripadanya itu tidak akan menjadi ganti kepadanya. Sebab itulah dinamakan Al-Kafiyah. Baik, Al-Khamisah ni maknanya yang kelima daripada 7 masalah yang kita bincangkan tentang kelebihan dan juga nama-nama Al-Fatihah. Telah disebut 12 nama Al-Fatihah dalam Al-Jami' lah Kamil Quran Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, 12 nama-nama bagi Al-Fatihah. Jadi masalah yang kelima, keenam dan ketujuh insya-Allah ya kita akan huraikan dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi saya hentikan dahulu tentang tadabbur Al-Quran pada hari ini. Saya semak sekejap di ruangan chat, kalau ada soalan. Alhamdulillah tidak ada. Ada yang bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengucapkan jazakumullah khairah wa iyyakum. InsyaAllah Allah menafaatkan kita semua dunia dan akhirat dengan kehadiran kita pada kuliah pada pagi ini. Kita berdoa moga-moga semua yang hadir secara walaupun secara online, Allah Ta'ala redha kepada kita dan matikan kita semua dalam iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa asin akhlaqana wa asim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila azzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.